Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat di dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran di bawah subtajuknya iaitu kita mengenali kriteria, makhraj dan sifat huruf serta belajar bagaimana hendak menulis huruf hijaiyah tersebut. Sekarang kita berada dalam siri yang ke-25, iaitu hampir habis mengenali huruf-huruf hijaiyah, 29 huruf semuanya. InsyaAllah kita akan tamat dan kita pergi kepada huruf yang ke-23 iaitu huruf lam. Dan saya berpesan jangan lupa subscribe, kemudian like dan share supaya kita dapat terus menyambung pelajaran kita setiap siri sehingga kita boleh membaca Quran dengan baik. Dengan itu saya mulakan siri yang ke-25 ini. Baik. Pertama kita perhatikan huruf lam, senang aja. Huruf lam ni lebih kurang macam mata pancing iaitu daripada atas, saya ajar bagaimana nak menulisnya dulu iaitu daripada bawah sini naik ke atas sikit. Naik ke atas sikit, kemudian bawa turun ke bawah. Lurus, lepas tu bawa macam mata pancing. Itulah huruf lam. Dan lam ini hanya mempunyai satu nama sahaja. Kemudian dia adalah huruf yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Maknanya sebelum lam ini kita boleh sambung huruf yang lain, dan selepas lam kita pun boleh sambung dengan huruf yang lain maksudnya. Baik. Kemudian huruf lam kita sedikit dapat melihat dia adalah huruf yang tidak menerima titik, iaitu untuk membezakan satu huruf dengan satu huruf itu dia ada titik, ada yang tak ada titik. Jadi ini lam adalah huruf yang tidak menerima titik. Dan kita pergi kepada yang mustahak dalam huruf, iaitu di mana keluar huruf tersebut, iaitu maknanya makhraj huruf. Jadi makhraj huruf lam ini dia keluar antara dua tepi hujung lidah. Hujung lidah tapi tepi dia, bukan di atas ataupun di ujung betul. Iaitu dua tepi hujung lidah, dia bertentangan dengan gusi gigi, dua gigi kacip atas. Maknanya gusi keras tu pangkal gigi kacip atas. Bertentangan. Jadi yang di sanalah keluarnya huruf lam. Yang berikutnya ialah sifat, iaitu sifat huruf lam ini dia jahar, iaitu bila menyebutnya nafas kita tertahan dulu. Kemudian dia bersifat tawassut, iaitu suara pertengahan, iaitu antara syiddah sama ada suara itu terlepas, dan nak kata terlepas pun dia juga tidak terlepas, nak kata tertahan pun tidak tertahan, iaitu dia berada di tengah-tengah apabila menyebut huruf lam itu. Sifat yang ketiga ialah istifal, iaitu di mana pangkal lidah tidak terangkat masa menyebut huruf lam. Kemudian yang keempat ialah infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka semasa menyebut lam. Kemudian izlak, iaitu mudah menyebut huruf lam ini sebagaimana sebahagian keluar daripada hujung lidah, sebahagian keluar daripada hujung lidah dan sebahagian dia keluar dari dua bibir lam. Tetapi lam ini dia mempunyai sifat inhiraf, di mana apabila kita menyebut lam dia melencong ke makhraj lain. Cuba sebut lam, iaitu lam, iaitu kita perhatikan bahawa ujung huruf lam itu dia jadi macam huruf bibir, iaitu di mana bibir kita tertutup sebab ejanya, kalau eja Jawi berakhir dengan huruf mim, jadi bibir kita tertutup bila sebut lam itu. Baik, itulah saja tentang penjelasan tu, dan saya ulang semula di mana huruf lam ialah berbentuk mata pancing itu ke kiri, iaitu dia membengkok ke bawah ke kiri. Kemudian kita perhatikan lam ini hanya mempunyai satu nama saja. Kemudian dia boleh bersambung sebelum dengan huruf sebelum dan huruf selepasnya. Kemudian dia tidak menerima titik, tiada tanda titik bagi lam. Kemudian makhraj hurufnya ialah antara dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas.
cuba praktikkan, iaitu sahabat-sahabat praktikkan, letakkan antara tepi dua hujung lidah atau bertentangan dengan tu, iaitu lam, jejakkan kat gusi atas dua gigi kacip tu. Baik. Sifatnya jahar, nafas kita tertahan. Yang kedua tawassut, iaitu suara pertengahan antara syiddah dengan rahawah. Maksudnya antara suara terlepas dengan suara tertahan. Jadi tengah-tengah, nak kata terlepas tidak, nak kata tertahan pun tidak. Baik, istifham ialah pangkal lidah tidak terangkat. Kemudian infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka. Dan izlak, iaitu mudah menyebutnya sebab kerana sebahagian keluar dari hujung lidah dan sebahagian huruf tersebut bila disebut ia keluar daripada dua bibir. Dan yang terakhir adalah inhiraf, makhrajnya melencong. Bila kita menyebut huruf lam itu makhrajnya melencong ke makhraj yang lain. Jadi itu saja penerangan tentang huruf lam, huruf hijaiyah lam. Dan kita akan teruskan penjelasan kita tentang huruf yang berikutnya dalam siri yang ke-26. Sebab tu kita akan berjumpa lagi dalam siri yang ke-26. Sekian. Okey, berjumpa lagi kita dalam siri yang ke-26, iaitu berhubung dengan pembelajaran kita tentang asas tajwid Al-Quran, berhubung dengan subtajuk iaitu mengenali kriteria, makhraj dan sifat huruf, iaitu huruf yang ke-24 di sini. Iaitu perhatikan huruf yang ke-24 ialah huruf mim, iaitu huruf mim. Baik. Sebelum kita mulakan penjelasan, kita perhatikan bagaimana hendak menulis huruf mim. Perhatikan, saya padamkan semua ni. Saya buat garisan. Iaitu kita biasa dalam satu keadaan kita anggap tak ada garisan, tetapi kita buat garisan supaya kita dapat menulis dengan tepat di mana letaknya mim tu. Baik. Dia berada di atas garisan, betul-betul di atas garisan. Sedikit ke atas, iaitu daripada sini bawa naik ke atas, agak-agak dia berbucu sedikit, bulat ke separuh bulat, dan bawa ke kiri, kemudian lebihkan daripada permulaan tadi, dan terus saja. Dan begitulah menulis huruf mim. Huruf mim ni yang kita tahu kriterianya, dia mempunyai satu nama saja. Dia boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya, iaitu dia boleh sambung sebelum huruf mim ini dan selepas huruf mim. Perhatikan. Baik. Kemudian dia tidak menerima titik, dan kita perhatikan huruf mim ini memang tidak ada titik. Kemudian pergi kepada makhraj huruf yang saya bintangkan di sini kerana mustahaknya, dan juga sifat huruf. Makhraj huruf ialah antara dua bibir, iaitu di mana keadaan bibir kita dalam keadaan tertutup. Kemudian baru kita dapat menyebut mim. Macam mana? Mula-mula tersebut, iaitu kita tutup mulut kita. Mim. Pantas dia keluar. Itulah makhraj huruf mim daripada dua bibir kita. Baik. Kemudian dia dari sifatnya pula jahar, iaitu nafas kita agak tertahan sebab mulut kita tertutup masa tu, masa nak menyebutnya. Dan kedua, dia mempunyai sifat tawassut, iaitu suara pertengahan antara syiddah dengan rakhawah, iaitu antara tertutup dengan terbuka, dia terlepas. Maksudnya terbuka terlepas, iaitu antara tertutup dengan terlepas, ataupun tertahan dan terlepas. Baik, kita perhatikan sifat yang ketiga, istifham, itu pangkal lidah tidak terangkat masa menyebut huruf mim itu. Dan yang keempat, infitah, iaitu antara lidah dengan langit-langit terbuka. Kalau kita sebelah dalam, nampak kita bibir kita tutup. Bila sebut mim tu, mana rongga kita antara lidah dengan langit-langit itu terbuka. Kemudian kita perhatikan sifat yang kelima, iaitu izlaq, daripada mudah menyebutnya kerana sebahagian keluar dari hujung lidah kita dan sebahagian keluar dari dua bibir. Mim. Baik.
Kita ulangi, iaitu huruf hijaiyah yang ke-24 ialah huruf mim, iaitu kalau kita jerumi MIM, kemudian dia mempunyai satu nama, boleh bersambung dengan huruf sebelumnya dan selepasnya. Yang ketiganya iaitu tidak menerima titik, iaitu tidak ada tanda titik pada mim. Baik. Makhraj hurufnya ialah antara dua bibir, dalam keadaan bibir kita tertutup, tidak seperti waw. Waw dalam keadaan bibir kita terbuka. Baik. Kemudian yang sifatnya pula, satu jahar, nafas kita tertahan. Kemudian yang kedua tawassut, suara pertengahan antara syiddah dengan rahawa, iaitu maknanya antara terlepas dengan tertahan suara kita. Baik. Yang ketiga istifal, pangkal lidah tidak terangkat. Yang keempat infitah, antara lidah dengan langit-langit terbuka. Dan sifatnya yang kelima izlaq, iaitu mudah menyebutnya kerana sebahagian keluar dari hujung lidah dan sebahagian dari dua bibir. Itulah penjelasan tentang huruf mim, iaitu huruf yang keempat, huruf hijaiyah yang ke-24. Dan saya kira telah dapat menjelaskan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Jika tidak faham, boleh masukkan dalam komen. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon kepada mereka yang subscribe, tolong share pada kawan-kawan lain. Yang belum subscribe, tolong subscribe, like dan share kepada kawan-kawan yang lain, supaya sama-sama kita dapat mempelajari asas tajwid berkenaan dengan huruf-huruf hijaiyah ini. Daripada peringkat awal inilah kita kena berhati-hati, kena memahami betul-betul, dan apabila pergi ke peringkat yang lain, kita dengan mudah akan memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.